Kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat
Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Penghayatan Sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dikarang kitab ini oleh Tuan Guru Ustaz Ahmad Nafiri bin Muhammad Aziz. Kita akan sambung lagi pada perkara yang ketiga. Perbincangan kita masih lagi berkisar pada mabadi ilmu tauhid. Mabadi ilmu tauhid yang ketiga ke surat 6. Ke surat 6. Mabadi ilmu tauhid yang ketiga, iaitu kandungan. Apa kandungan, isi kandungan dalam ilmu tauhid? Pada pertemuan yang lepas telah sama-sama kita bincang mengenai nama-nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ada dipanggil ilmu tauhid, dipanggil ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidul iman, ilmu ma'firatullah, ilmu tahqiq, ilmu hakikat, dan juga fiqhul akhbar. Dan juga yang kedua, mabadi ilmu tauhid yang kedua, iaitu tempat ambilan, daripada mana diambil pembahasan ilmu tauhid. Pembahasan ilmu tauhid ini diambil yang pertama daripada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan tentang kerasulan, semuanya itu diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, diambil, disokong dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang akidah, keimanan. Kemudian yang ketiga pada pagi ini, apa kandungan dia? Kandungan ilmu tauhid ini Tuan Guru sebut membincangkan tentang ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya Allah, serta perkara sam'iyat, daripada beberapa simpulan ataupun ikatan kepercayaan dengan segala dalil supaya diperolehi i'tiqad yang yakin. Ini isi kandungan dia. Jadi pembahasan isi kandungan ini, dia bincangkan tentang ketetapan ataupun garis panduan, sebuah pegangan kepercayaan, pertamanya kepada Allah, dan yang kedua kepada rasul-rasul, dan yang ketiga perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat ni apa mak? Sam'iyat ni apa? Sam'iyat ni diambil daripada perkataan sami'a. Sami'a, sin, mim, ain. Sami'a, sam'iyat. Sam'iyat, perkara-perkara yang didengar. Apa maksud sebalik sam'iyat tersebut? Perkara-perkara yang didengari, seperti kiamat, barzah. Dia belum berlaku, tetapi dah disebut dan kita dengar. Kita dengar tu pula wajib percaya tak? Wajib. Termasuk di antara rukun akidah ataupun rukun iman. Hari kiamat, barzah, akhirat, hisab, sirat, telaga Kautsar, syurga, neraka. Itu yang ke depan. Ke belakang, dia mula, kalau belakang tu dimula dengan azali. Bermula dengan azali. Roh, itu benda-benda yang dah terlepas. Kemudian Allah jadikan alam, jadikan arash, ada arash, ada cahaya, ada qalam. Itu pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Ada alam roh yang sebelum kita. Itu sam'iyat, sesuatu yang didengar dan wajib kita imani.
Daripada beberapa simpulan ataupun ikatan kepercayaan, maknanya diikat semua perkara tadi, tiga-tiga perkara tadi diikat dengan keimanan dan kepercayaan. Diikat betul-betul, bukan hanya sekadar kita belajar saja. Allah Ta'ala tu wujud, ya Allah Ta'ala tu wujud, tak, bukan hanya sekadar mempelajari, bukan hanya sekadar mendengar, bukan hanya sekadar melihat, tetapi diikat semua tiga-tiga perkara tadi, kepercayaan pada Allah, kepercayaan pada Rasul-Rasul, dan juga perkara-perkara sam'iyat tadi itu diikat dengan iman. Perlu diikat dengan iman, disimpulkan betul-betul, diteguhkan dengan iman, dikonkretkan. Kita ni biasa yang berlaku belajar tak belajar, tapi benda tu tak diamalkan, tak diikat, tak disimpul, tak diperkukuhkan, dipasakkan betul-betul dalam hati kita. Itu sebabnya belajar tu satu perkara, amal tu satu perkara, dua perkara yang berbeza. Ada orang Allah bagikan dia ilmu tapi dia tak beramal, Allah tak bagi dia amal. Jadi yang Allah Ta'ala nak pada kita tu, supaya kita tu Allah bagi ilmu dan Allah bagi amal. Contohnya apa mak? Pagi ni kita belajar segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan berlaku sesuatu perkara itu kecuali dia berlaku dengan iradah, kudrah, kehendak dan juga kuasa Allah, qada Allah, ilmu Allah. Jadi kita pun balik rumah, dah belajar dah? Dah. Balik rumah tengah hari mak masak. Masak, lepas masak apa ini mak? Kita masak apa ini mak? Masak apa ini? Kari ikan. Kita masak kari kepala ikan. Dah siap kari kepala ikan. Ikan apa ini? Ikan jenahak. Jenahak masak kari kepala ikan. Kepala jenahak tu dimasak kari, macam tu. Jadi lepas-lepas masak dengan nasi panas dia, nasi lembek panas, sambal belacan, ulam apa ni, daun jagus, daun apa, gajus. Susah sengaja. Jadi masa Abah makan tadi mak, dengan kicap semua ada tu, Abah kata, ya Allah, saya tak sangka awak pandai buat kepala ikan ni. Kata, selama ni saya sibuk mencari mamak, rupanya mamak ada depan mata saya. Mak pun terkenyut. Pandai awak masak. Jadi masa tu tak apa benda masalah dah. Mak pun terjegil. Memang saya pandai masak pun. Bila dah adik-beradik, saya lah yang masak. Nampak tu mak? Ada masalah tak? Padahal tadi pukul 9 dia pergi belajar tauhid, tengah hari dia masak. Lepas tu suami dia puji dia, dia pun masuk bakul, angkat sendiri. Jadi ilmu tu satu perkara, amal tu satu perkara. Itu sebabnya bila kita datang majlis ilmu, kita minta, ya Allah tolong, ya Allah ringankan aku untuk hadir ke majlis ilmu, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah. Lepas tu dah kita belajar pula, kita minta, ya Allah Tuhanku bagikan aku kekuatan, jalan dan dorongan pimpinanmu, ya Allah, untuk aku beramal dengan ilmu. Itu lain-lain mak, perkara tu berbeza tu. Itu sebabnya Al-Lafaf dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia sebut Allah nak rosakkan ataupun mudaratkan. Allah Ta'ala nak nyah, bahasa kita mudah faham tu. Allah nak nyahkan kita daripada kebaikan ataupun rahmat Allah ni dengan tiga perkara. Allah nak nyahkan kita, nak keluarkan kita, nak pergi kita daripada rahmat dia tu dengan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, Allah bagi ilmu tapi dia tak beramal. Allah bagi ilmu tapi Allah Ta'ala tak bagi dia beramal. Maknanya Allah Ta'ala nak keluarkan dia. Yang keduanya, Allah bagi dia berkawan dengan orang baik tapi dia tak jadi baik. Sedangkan berkawan dengan orang baik ni penting tak? Penting supaya kita terjadi baik. Nabi SAW sebut, kata apa? Berkawan dengan tukang besi jadi besi, berkawan dengan tukang minyak wangi berwangi. Penting pilih kawan.
Kena kawan yang jenis kuat sembahyang, kita pun ikut jadi kuat sembahyang. Dia jenis kuat pergi mengaji, kita pun kuat pergi mengaji. Dia jenis kawan pergi karaoke, kita pun jalanlah. Yang ketiga, lafaz kata Allah Ta'ala nak rosakkan seorang tu, dia melakukan amalan soleh. Solat, puasa, zakat, haji, buat baik, bagi makan apa semua, tapi Allah Ta'ala tak letakkan keikhlasan dalam diri dia tadi tu. Buat baik, buat baik. Ni tiga perkara ni yang disebutkan oleh Al-Lafaz ni, takut tak, sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Kerana Allah Ta'ala nak nyah seseorang tu bukan keadaan ataupun suasana maksiat. Ini suasana taat. Kalau bahasa kita tu zon selesa. Kita dah rasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Tapi sebaliknya rupanya itu adalah jadi jalan dan sebab kepada Allah nyah kita daripada rahmat dia. Supaya kita duduk dalam zon taat. Tak ada pula ulama sebut Allah Ta'ala nak keluarkan kita, jauhkan kita daripada rahmat dia, dia hantar kita pergi buat maksiat. Tak ada. Tapi dia rosakkan kita melalui ketaatan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya yang pertama sekali bahawa gerak perilaku kebaikan yang kita jalani ni semuanya atas gerakan Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Kalau Allah Ta'ala nak, dia bagi. Kalau dia tak nak, kita nak beristighfar tu pun tak mampu, nak sebut kalimah Allah tu pun tak teringat, lupa. Padahal baca doa makan tu semudah-mudah perkara. Tapi berapa ramai orang yang boleh baca doa waktu dia nak makan. Dan apatah lagi berapa ramai orang yang boleh baca doa ketika lepas makan. Itu benda remeh pun kita tak mampu. Sebab bukan daripada kita, daripada Allah. Allah datangkan lupa, lalai itu saja sudah cukup. Kita lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya, ni keyakinan yang perlu kita letak. Ilmu juga amal, dua perkara yang berbeza tadi. Jadi kita harapkan supaya kita termasuk dalam golongan orang yang beramal. Jadi dekat sini Syekh dia nak gambarkan kepada kita tu bukan hanya sekadar kita tu mengetahui semata-mata, tidak. Kalau kita ni hanya sekadar mengetahui tak lebih hanya sekadar kita ni tak lebih hanya seperti anak-anak tadika. Anak tadika tu lagi hebat daripada kita. Kalau tanya sifat 20 tu dia boleh sebut 20 sifat. Betul tak mak? Dia boleh sebut 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau hanya sekadar mengetahui. Tapi masalahnya kita punya kedudukan dan makam kita ni bukan makam mengetahui semata-mata. Makam kita hari ni ialah makam sampaikan macam mana kita nak masukkan sifat 20 yang wajib bagi Allah itu dalam diri kita dan kehidupan seharian kita. Macam mana kita makan tadi tu, kalau kata makan tu macam mana kita makan tu dengan sifat 20 Allah SWT. Nak mengunyah tu, nak makan tu, macam mana kita nak merealisasikan sifat 20 Allah SWT pada ketika kita nak makan tu. Ini yang katakan beramal. Sebabnya sini Syekh kata apa? Beberapa simpulan ataupun ikatan kepercayaan dengan segala dalil. Diikat dengan apa lagi? Diikat dengan dalil. Sebabnya dalam bab dalil ni, pembahasan dalil ni ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali ni apa mak? Dalil ijmali ni lebih kurang macam ni. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Apa dalilnya? Entah. Dalil ni tu dalil ijmali. Maknanya dia yakin Allah wujud, tapi bila ditanya dalil dia tak tahu. Tapi dalil tafsili ni apa? Mak dalil yang terperinci, pembahasan yang secara perincian. Bila tanya dalil dia boleh jawab. Allah wujud. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah hidup, lagi berdiri, lagi berkuasa. Apa lagi yang tak cukup? Dalil ni pula ada dalil akli, ada dalil nakli. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli ni apa mak? Dalil akli ni dalil akal. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Apa dalil Allah Ta'ala tu wujud? Iaitu ada alam. Macam mana boleh ada alam ni? Alam ni takkan ada dengan sendiri. Meja ni takkan jadinya meja tu dengan sendiri. Pasti ada yang menjadikan.
Kalau sekecil-kecil perkara meja tu pun ada orang buat, apatah lagi alam yang jauh lebih hebat daripada meja. Maka yang menjadikan itu jauh lebih hebat. Kalau alam tu kita tengok jauh lebih hebat, jauh lebih besar, agung alam ini, maka yang menjadikan itu jauh berganda-ganda agung dan hebatnya, maka pasti itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang namanya zat wajibal wujud, namanya Allah. Kita kena ingat balik. Kita dah bahas kan? Allah tu Tuhan tak? Janggut lagi. Allah tu Tuhan tak? Allah Ta'ala tu Allah itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu zat wajibal wujud, zat yang wajib wujud. Jadi Allah tu apa? Allah itu nama di antara nama-nama Allah. Itu dia mak. Jadi diikat dengan dalil supaya apa? Diperoleh iktikad yang yakin. Jadi keyakinan tadi itu mesti diikat dengan dalil. Supaya apa? Supaya dia menjadi jazam dalam diri, keyakinan yang betul-betul. Bila kita tahu dalil, maka ketika itu iktikad tadi disimpulkan dengan jazam. Kuat, kukuh. Berbeza dengan orang yang ditanya apa yang dikatakan Allah wujud tak wujud, tapi tanya dalil tak tahu. Itu sebabnya mesti diikat dengan dalil, mesti kena tahu tentang dalil. Bab akidah ni dia tak boleh taklid. Taklid ni apa mak? Taklid ni ikut-ikut. Fiqh boleh taklid tak? Boleh taklid. Kenapa aku takbir macam tu? Saya takbir macam tu sebab saya ikut mazhab Syafi'i. Saya rukuk macam ni kerana begini. Saya berdiri kenapa kerana begini. Saya ambil wuduk macam ni kerana begini. Kita taklid kepada ulama dalam bab fiqh tak ada masalah. Tapi taklid bab akidah rosak akidah. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Kenapa kata Allah Ta'ala wujud? Sebab pukul 9 tadi seadahal kata Allah Ta'ala wujud, hancur akidah dia. Rosak terus mak. Maknanya dia berkaya hanya bersandasan. Habis kalau pukul 10 pula nanti dia jumpa lagi seadahal kata Allah Ta'ala tu tak wujud, dia pun ikut Allah Ta'ala tak wujud. Itu sebabnya mesti berdalil. Apa tujuan berdalil tadi? Supaya apa sekalipun yang berlaku, hujahnya itu tidak akan berubah. Yang dikatakan jazam. Biarlah orang yang mengajar dia itu sampai kufur sekalipun, na'udzubillah min zalik, kufur sekalipun, berubah, dia tetap tidak akan berubah. Kerana apa? Kerana iman dia, akidah dia itu berjazam, berdalil. Dan dia yakin terhadap dalil tersebut dan keimanan yang berdalil. Jadi kalau katalah dia tu hanya taklid, maka bila imam dia ataupun ustaz yang mengajar dia tu berbelok ke kiri, dia pun belok ke kiri lah. Esok sampai keluar Dajjal, ustaz yang ngajar akidah dia kata, oh kita kena sembah Dajjal. Sebab apa? Sebab untuk menjaga ahwal diri kita, ataupun panggil apa? Yang sibuk duk orang pakai hari ni. Allah SWT. Yang jaga nyawa, jaga harta, pelihara nyawa, pelihara harta. Benda tu patut tak? Itu betul. Tetapi ada cara, ada kaedah dia. Bukan hanya semata-mata. Bab akidah ni tak ada istilah nak pelihara nyawa, nak jaga nyawa, tak ada. Jadi besok yang duduk kat depan membenarkan Dajjal tu mak, ulama-ulama. Bukannya Yahudi, bukan Nasara. Bukan Yahudi datang jumpa kita nak suruh pergi sembah Dajjal, tak. Ulama-ulama suk tu mak. Mereka itulah yang mengeluarkan fatwa-fatwa kepada masyarakat awam bahawa kita kena sembah Dajjal. Jadi kalau kita tak punya akidah yang betul, maka ketika itu, sebab dalam bab akidah ni mesti jazam dengan dalil. Supaya apa sekalipun yang berlaku, tekanan sebesar mana sekalipun, dengan jazamnya keimanan kita berdalil tadi Al-Quran dan Sunnah tadi, maka dia takkan berubah. Walaupun orang yang mengajar dia itu berubah. Na'udzubillah min zalik. Itu penting. Itu sebabnya diikat dengan apa? Disimpulkan, diikatkan kepercayaan tadi, kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan perkara-perkara sam'iyat tadi
Diikat dengan apa? Diikat dengan segala dalil supaya diperolehi i'tiqad yang yakin ni isi kandungan dia. Itu penting belajar. Fardu ain. Fardu ain. Kemudian apa lagi isi kandungan dia? Tadi dia kata apa, Mak? Dia kata apa? Yang pertama, kepercayaan kepada Allah. Apa yang dimaksudkan kepercayaan kepada Allah? Apa yang dibahaskan di situ? Tengok A, B, tengok muka surat sebelah, muka 7. Kan ada A. Zat Allah, Zat Rasul. Itu pembahasan isi kandungan tadi yang mempercayai kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada Rasul tadi. A, Zat Allah. Apa yang dimaksudkan Zat Allah? Membincangkan tentang sifat wajib bagi Allah, membincangkan sifat mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Itu dibincangkan tentang Allah tadi, tentang zat wajibal wujud tu. Itu nanti akan dibahas mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu taala bagi Abu Hasan Asy'ari ada 17. Bagi Abu Hasan Asy'ari ada, Abu Mansur Al-Maturidi ada 20. Nanti kita bahas satu-satu. 13. Betul. 13, betul lah 13. 13 bukan 17, 13. Sebab 7 yang akhir tu maknawiyah, ma'ani maknawiyah kan. Kemudian di antara lagi dia kata apa? Rasul-rasul, itu zat rasul. Apa yang dia akan bincangkan tentang zat rasul tadi? Pertama dibincangkan tentang sifat wajib bagi rasul. Yang kedua sifat mustahil bagi rasul. Dan yang ketiga sifat yang harus bagi rasul. Dia sifat mustahil atas rasul tadi tu lawan kepada sifat wajib. Itu apa panggil? Penggunaan istilah Arab. Kalau dia terjemah betul ikut bahasa Arab, kitab Arab, maka dia akan guna atas. Sebab setiap kalimah itu ada faedah. Setiap kalimah Arab itu ada faedah. Bila Allah Ta'ala guna ala, ada faedah ala dengan makna atas. Bila Allah Ta'ala guna ba, maknanya ada faedah dia dengan makna ba. Bila Allah Ta'ala guna lam, li, dengan makna bagi, ada faedah. Tapi bagi dalam kitab ni, dia bukan lagi terjemah Arab, dia dah disimpulkan dengan kefahaman, maknanya bahasa kita, supaya kita mudah faham. Tapi kalau kita baca kitab asal dia, kitab apa? Kitab Risalah Tauhid tu, itu satu baris pun tak habis lagi. Sebab apa? Dia terjemah daripada kitab Arab. Tapi bagusnya belajar kitab Arab ataupun terjemah kitab Arab ni, kita dapat maksud yang sebenar, yang jauh lebih tepat. Kerana setiap atas, bagi, dengan, itu semuanya ada faedah tersendiri. Tapi dalam kitab ni dia dah gunakan bahasa kita sendiri untuk mudah. Dia lebih kepada untuk orang awam. Itu dia. Kemudian yang keempat, mabadi ilmu tauhid. Yang keempat, tempat pembahasan. Apa tempat pembahasan? Oh, silap mak. Yang keempat, tempat pembahasan. Apa yang dibahas? Apa yang menjadi tempat isi kandungan tadi? Macam mana saya? Ada 4 kat situ. Ni saya nak gambarkan tempat pembahasan ni. Apa beza dengan tempat pembahasan dengan isi kandungan? Isi kandungan ni secara menyeluruh. Tempat pembahasan ni pula, apa yang menjadi, nak sebut apa tu sandaran. Sandaran maknanya benda tu lain. Topik secara terperinci.
Topik secara terperinci. Yang pertama dia bahas zat Allah. Mabadi ilmu tauhid yang keempat iaitu ada 4. Yang pertama zat Allah, yang kedua zat Rasul, yang ketiga zat alam jirim dan arad, dan yang keempat zat akhirat. Itu yang menjadi tempat pembahasan dia. Dia ada 4. Dalam ilmu tauhid ni ada 4 tempat pembahasan dia. Yang pertama zat Allah, yang kedua zat Rasul, yang ketiga zat alam jirim dan arad, dan yang keempat zat akhirat. Zat Allah ni pula, apa yang dibahas dalam zat Allah ni? Yang dibahas dalam zat Allah ni yang pertama sekali membincangkan tentang sifat wajib bagi Allah. Yang kedua sifat mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga sifat harus bagi Allah. Mungkinat dipanggil, mungkin. Boleh pun tak apa, tak boleh pun tak apa. Yang kedua zat Rasul. Apa yang dibahas pada zat Rasul ni? Yang pertama sifat wajib bagi Rasul, yang kedua sifat mustahil bagi Rasul, dan yang ketiga sifat harus bagi Rasul. Contoh sifat harus ni, makan, minum, kahwin, beranak, itu sifat harus. Kemudian yang ketiga zat alam jirim dan arad. Jirim dan arad. Membincangkan tentang dalil dan bukti atas kewujudan Allah yang terkandung dalam ayat-ayat makru'ah dan manzurah. Makru'ah dan manzurah. Makru'ah ni apa? Makru'ah ni yang dibaca. Manzurah ni yang jadi dalil. Jirib dan arad. Ni jirib. Ni jirib. Arad sifat. Jirib ni zat. Sifat dia keras. Coklat warna. Lagi apa? Panjang, pendek, lebar, besar, kecil. Sifat. Macam ni? Makhluk. Dia membicarakan tentang makhluk, tapi bukan tujuan makhluk. Tujuannya Allah. Dia membicarakan tentang makhluk, tetapi bukan tujuan makhluk. Tujuannya ialah membahaskan kewujudan Allah. Supaya apa? Supaya bila kita kenal makhluk, bahawa Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Maksudnya selagi mana yang kita dapati pada 5 anggota, 5 apa panggil? 5 apa? Memandang, melihat, mendengar, 5 apa? 5 panca indera. Selagi mana kita dapati sesuatu itu dengan 5 panca indera, maka itu adalah makhluk. Maka Syekh akan bahaskan tentang jirim dan arad tadi supaya kita peka terhadap makhluk. Tapi bukan tujuan makhluk, supaya kita dapat kenal Allah, yang mana Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Semakin kita kenal makhluk, maka semakin kita kenal Allah. Sebab kita kenal makhluk itu, kita kenal Allah melalui makhluk. Kita kenal sifat Allah itu melalui alam. Semakin kita kenal alam, maka semakin kita kenal Allah. Kalau nanti besok sampai satu tahap kita belajar, kita akan semakin kita kenal alam, semakin kita tak kenal Allah. Makin kenal Allah, makin tak kenal Allah. Kerut kepala mak. Ini yang dikatakan Allah. Ini yang dikatakan Tuhan. Kita kahwin dengan suami kita tu mak, tak ada orang yang cakap, jarang lah, bukan tak ada, jarang orang kata, saya ni semakin lama berkahwin dengan awak, saya semakin lama bersama dengan awak, makin saya tak kenal awak. Tak ada kan? Pasti dia kata apa? Makin lama makin kenal, makin terkeluar, makin terzahir kekurangan pasangan kita tadi kan. Rupanya dia jenis kekorek hidung tengah tidur kan, macam-macam lah kita kenal dia. Yang selama ni kita tengok dia handsome je, rupanya bila dia bangun tidur, ya Allah, macam ni muka dia. Macam tu kan. Makin lama makin kita kenal hakikat kepribadian seseorang tersebut. Tapi tidak pada Allah. Itu sebabnya laisa kamitslihi syai'un tu, tidak ada sesuatu yang boleh menyerupai Allah SWT itu dengan makna apa sekalipun.
Sampai tahap cara kenal tadi pun. Kalau katalah manusia itu semakin lama semakin kenal, semakin lama semakin kenal, semakin lama semakin kenal, semakin kita rapat dengan dia, semakin kita kenal dia, semakin kita rapat dengan dia, semakin kita kenal dia, maka sifat itu tidak boleh ada pada Allah. Suasana keadaan itu tidak boleh pada Allah. Maknanya Allah pula, makin kita rapat dengan dia, makin kita dekat dengan dia, makin kita kenal dia, makin kita tak kenal dia. Makin hilang dia daripada pandangan ataupun gambaran pemikiran kita terhadap dia. Sebab apa? Akal manusia ini hanya boleh menggambarkan makhluk. Jadi dekat situ kita kenal, Allahu Akbar rupanya. Maknanya Allah Ta'ala tu bukan begini, Allah Ta'ala tu bukan begini. Makin dia tak kenal, makin dia kenal makhluk, makin dia tak dia tak boleh menyerupai. Itu sifat laisa kamitslihi syai'. Itu yang istilah keluar, makin kita kenal Allah, makin kita tak kenal Allah. Sampai dia kata saya kenal Allah, tu maknanya bahayalah tu. Tu ungkapan yang sangat bahaya. Itu yang kita belajar jirim dengan Arab ni. Supaya manusia tadi kenal Allah melalui bukan jirim tu. Cuma kita kenal tadi dengan kita kenal, oh ni jirim, oh ni arad. Maka Allah Ta'ala itu bukan berjirim, bukan berarad. Nanti dia bahas pada sifat wujud nanti. Sifat-sifat wajib. Yang keempat. Mabadi yang keempat iaitu zat akhirat. Segala pegangan dan kepercayaan bincangkan tentang kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Yang dikatakan sam'iyat tadi tu, Mak. Yang Allah Ta'ala, Nabi SAW sampaikan pada kita, kita dengar, maka benda itu berlaku tak? InsyaAllah akan berlaku dengan izin Allah. Ada barzah. Nabi bicara tentang ajal. Nabi bicara tentang sakaratul maut. Nabi sebut tentang alam kubur. Nabi bicara tu. Nabi bicara tentang illiyin. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Bila kita mati besok, bagi orang yang soleh, yang baik, maka dia akan diangkat kepada illiyin, naik ke atas tinggi-tinggi. Tetapi bagi ahli maksiat ni banyak, Mak. Ada kategori-kategori dia. Ahli maksiat ni termasuk juga orang yang melakukan ibadah dalam keadaan tidak ikhlas. Yang tadi Allah Ta'ala nyahkan dia tu. Saya terkedu dengan satu hadis. Ni pun takut. Satu hadis Nabi SAW Nabi sebut dalam kitab Ziarah Alam Barzah, Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Saya baca hadis ni, Mak, terkedu saya. Kenapa terkedu? Makin lama kita rasa diri kita tu makin tak ada nilai. Apa maksud tak ada nilai ni, Mak? Memang segala-galanya Allah. Memang kita serahkan betul-betul bulat-bulat diri kita tu pada Allah. Betul lah apa yang Nabi SAW sebut. Kita tu dengan Allah, hidup kita atas dunia ni bersama dengan Allah tu sama seperti orang yang duduk di atas satu sampan di tengah-tengah lautan yang tidak nampak tebing pantainya. Maka sampan tu tiba-tiba dia karam, bocor. Dia tak karam lagi, Mak, dia nak bocor. Dia bocor. Waktu bocor tu sebenarnya paling takut tu. Dia karam dah tak ada apa dah. Waktu dia nak bocor, air masuk tadi kan, sampan tu dah mula, waktu tu paling takut sebenarnya. Sama macam kita mati. Waktu yang paling takut sekali waktu sakarat tu, Mak. Waktu dia dah di antara mati tak mati tadi tu. Hidup dengan mati tu, waktu tu paling takut sebenarnya. Jadi waktu air masuk dekat dalam sampan tadi, kita dah nak karam tadi, waktu kita dah nak karam tadi tu, Mak, macam mana perasaan kita? Macam mana pergantungan harap kita pada Allah? Kan waktu tu sampai satu tahap kan, terpulanglah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak hidupkan aku, hiduplah. Kalau Allah nak matikan, habis dah, tak ada apa-apa dah. Serah bulat-bulat pada Allah SWT. Jadi hakikat kehidupan kita tu bukan waktu nak karam tu. Inilah dia. Hidup kita, harian kita tu, inilah keadaan yang sepatut kita datangkan pada Allah SWT tadi. Serah bulat-bulat. Selain daripada usaha, yang karam tadi, tengok bila kapal nak karam tadi, adakah tengok air tu masuk, serah bulat? Tak. Serah-serah, tapi dalam keadaan kita pun berusaha untuk menampal-nampalkan lubang kapal, lubang sampan yang masuk air tadi. Diusahakan juga sehabis-habis usaha. Maknanya usaha perlu usaha,
Tapi penyerahan tu mesti dibulat-bulatkan betul-betul pada Allah SWT. Ini hakikat. Jadi hadis Nabi SAW ni mak, Nabi SAW gambarkan besok kita ni mak, bila Allah Ta'ala kendaki kematian seseorang itu baik, Allah nak kita ni kan, akhirat kita ni mak terikat pada mati kita tu, hujung kematian kita tu. Kalau mati kita baik, insya-Allah barzah baik, akhirat baik. Tapi kalau mati kita tu tak baik, besar macam mana, hebat macam mana pun hidup atas dunia mak, tapi kalau mati dia tidak baik, maka tidak baiklah barzah dan tidak baik akhirat. Itu janji. Jadi Nabi SAW sebut apa? Kalau Allah nakkan seseorang itu mati dia baik, maka Allah akan datangkan 4 orang malaikat, akan mengiringi dia sepanjang masa untuk sampailah waktu dia mati. Apa tujuan 4 orang malaikat tadi mak? Tujuan 4 orang malaikat itu yang senantiasa memberikan peringatan kepada dia untuk senantiasa melakukan kebaikan pada Allah SWT. Sampai tahap macam tu, kalau Allah Ta'ala sayang seseorang dan nakkan kebaikan ke atas dia, sampailah bila ketika mana dia mati, maka dia mati dalam keadaan baik. Allah iringkan 4 orang malaikat. Tapi bila ketika mana Nabi kata Allah Ta'ala tak nak dia baik, Allah Ta'ala tak nak dia baik, dan Allah Ta'ala nak matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, maka cukup dengan Allah Ta'ala datangkan seorang syaitan yang mengiringi setahun akhir bagi kehidupan dia. Setahun akhir yang waktu dia nak mati tu, setahun akhir tu Allah Ta'ala datangkan seorang syaitan yang mengiringi dia untuk merosakkan kehidupan dia, yang sehingga sampai bila dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi kat mana kita? Tak ada. Tapi janganlah kita faham pula, oh kalau macam tu tak masuk kelas lah, duduk rumah. Dah, bukan itu mafhum dia. Mafhum dia tu mak, solat, puasa, zakat, haji, kebaikan, amalan soleh yang kita buat ni kena pertingkatkan, tetapi bukan mengharapkan pahala. Mengharapkan Allah sayang, tolonglah ya Allah, sayang aku ya Allah, ampunkan dosa, sayang aku ya Allah, tolong ampunkan dosa. Itu saja permintaan kita, tak ada lain. Sebab apa kita harap Allah Ta'ala suka kita, Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala betul-betul dia. Dah tak ada lain dah. Pahala ke apa dah semua tak ada nilai. Sebab apa hidup kita ni betul-betul habis dah. Jadi bila kata solat tu dalam keadaan pengharapan rajak yang sangat tinggi pada Allah SWT, maka dia solat pun dalam keadaan baik-baik. Dia buat betul-betul baik. Macam contoh dua orang mak A, mak B. Mak A dengan mak B ni, dia nak buat kek untuk suami dia, hari jadi suami. Kekurangan mak A ni, dia tak pandai buat kek. Mak si A ni tak pandai buat kek. Tapi satu kelebihan yang ada pada mak si A ni, walaupun dia tak pandai buat kek, tapi dia ada pengharapan tinggi supaya suami dia suka kek dia. Berbeza dengan mak si B ni. Mak si B ni pula, dia pandai buat kek, tapi satu kekurangan dia pula, iaitu kau nak makan, kau tak nak makan, sudah. Saya tanya, mana lebih baik kek dia? Dia akan buat yang betul-betul sungguh-sungguh yang mana mak? Si A. Buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Pengharapan dia tinggi. Dia bukan kata aku ni dah solat, aku ni yang solat, aku yang buat solat, aku yang tunai solat. Jadi bila ketika mana aku yang solat, aku yang buat solat, aku yang tunaikan solat, maka ketika tu dia solat hanya sekadar solat. Berbeza dengan si A tadi. Walaupun dia tak pandai, dia tak ngaji tinggi, dia tak ada ilmu, dia banyak kekurangan, dia banyak dosa, dia banyak kesilapan, tetapi dia ada pengharapan, ya Allah tolonglah ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, tu sebab penting dosa mak. Tapi jangan balik buat dosa. Lama tak nampak mak dalam kelas, Ustaz kata kena banyak dosa, saya pergilah buat dosa. Jangan. Dosa yang kita ada ni pun dah cukup untuk jadi sebab supaya kita rasa bersalah dengan Allah. Itu sebabnya mak. Jadi sembahyang puasa jangan kita tinggalkan, makin kita kena buat. Tapi buat bukan dalam keadaan kita mengharapkan pahala lagi, tapi kita mengharapkan Allah suka, Allah ampunkan, Allah Ta'ala terima. Itu kita harap, supaya hidup kita besok, mati kita dalam keadaan
Allah tolonglah ya Allah, aku nak mati dekat keadaan baik ya Allah, sayang aku ya Allah tolong. Itu harapan. Perjalanan kita, langkah kita tu. Bangun pagi-pagi mak duduk. Tu Imam Syafi'i sebut orang yang bijaksana tu dia bangun tidur tu mak dia duduk sekejap. Dia bertasbih, dia bertahmid, dia puji Allah, dia balik-balik semula pada Allah. Dan dia bersyukur, terima kasih ya Allah kau bangunkan aku ya Allah. Kau bangunkan aku, kau mulakan hidup aku dengan aku ni bertasbih ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Jadi kalau dia dah rasakan semua itu datang daripada Allah, apa sekalipun kebaikan dia akan rasa bersyukur, terima kasih pada Allah kerana Allah yang bagi dia buat baik. Ini dia mak. Itu dia. Jadi pembahasan dia segala pegangan dan kepercayaan membincangkan tentang kenyataan Rasulullah. Ini yang katakan sam'iyat tadi tu. Bicarakan tentang kematian, ajal, barzah, alam kubur tu mak. Kemudian kiamat. Nabi sebut tentang kiamat. Kemudian Nabi SAW sebut tentang akhirat, kebangkitan, bermula daripada kebangkitan. Daripada kebangkitan tu pula kita baru pergi ke hisab. Bangkit nak pergi ke hisab tu mak, ribuan tahun lagi. Bukannya 2-3 hari. Sebenarnya kita punya sifat perjalanan hidup kita ni mak, setiap alam yang kita tempuh tu, bila kita pergi alam yang datang, alam itu jauh lebih panjang masa dia dan jauh lebih menakutkan. Itu memang sifat dia. Makin alam ke depan, makin sifat dia panjang dan menakutkan. Dulu kita alam roh sekejap je mak. Ingat lagi ke mak alam roh dulu? Tak ingat Masya Allah. Tak ingat? Saya pun tak ingat. Ya. Allah A'lam. Ada kisah Masya Allah. Itu kelebihan sahabat. Jadi daripada alam roh kita masuk alam rahim. Alam rahim tu panjang berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan 10 hari mak. 9 bulan 10 hari dalam alam rahim. Hari ni orang boleh beranak pula ikut masa dia nak tarikh apa-apa. Oh, ni tarikh bagus ni tahun ni. 020222. Ataupun 2022. Dia pun belah perut bini dia. Beranaklah bini dia. Tarikh tu. Jadi daripada alam perut tadi tu, alam rahim tadi, masuk alam dunia. Alam dunia ni panjang lagi daripada alam rahim. Dan dia jauh lebih menakutkan daripada alam rahim. Lebih panjang masa dia dan lebih menakutkan. Kemudian besok kita masuk alam barzah. Alam kubur. Alam barzah, alam kubur ni mak, lebih panjang daripada alam dunia dan jauh lebih menakutkan. Dunia ni kita takut mak, masih ada lampu lagi. Dunia kita takut masih lagi ada udara. Dunia kita takut masih lagi boleh berjalan berlari. Dunia ni mak, kita takut mak, takut-takut kita atas dunia masih lagi ada pasangan kita. Ada jiran, ada kawan, ada taulan, ada kenalan. Tapi bila besok masuk alam barzah mak, masa dia dah jauh lebih panjang. Dia tak ada lampu. Dia tersepit, terhimpit. Cukup 7 hari 7 malam. Papan yang jadi pelapis kita tu kan jadi sebab untuk kita renggang-renggang sikit tu. Papan tu kan runtuh. Bila papan runtuh, tanah kan mendap. Bila tanah mendap tu betul-betul tanah tu terus kita tu. Dia bayangan. Gelap gelita duduk sendirian di alam barzah. Berapa lama menantikan akhir, menantikan kiamat. Sebab di antara yang Nabi SAW sebut yang menjadi cahaya dan juga pendamping kepada barzah kita bagi orang yang mengamalkan suratul Mulk. Itu sama jugalah suratul Mulk tu. Kalau besok Allah Ta'ala memang nak bagi kita pendamping, maka dia akan ingatkan kita ataupun ringankan kita untuk baca suratul Mulk. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, biarlah belajar tiap hari, pagi, petang, siang, malam asyik baca hadis tentang kelebihan baca suratul Mulk. Malam dia tak baca juga. Memang Allah Ta'ala tak nak bagi. Jangan kita rasa alah benda sunat, buat apa nak kecoh-kecoh, bukannya dosa pun. Baik-baik mak.
Yang kita takut Allah Ta'ala tu tak suka. Dia tak nak pandang kita. Dia tak nak bagi. Dia buat kita lupa. Dia buat kita lalai. Dia buat kita memandang remeh satu benda yang baik. Tapi besok sampai je akhirat, sakit tak? Sakit. Menyesal tak? Menyesal. Kemudian sampailah akhirat, kiamat. Bila kiamat, tiupan sangkakala, itu perbicaraan. Sampailah kebangkitan. Bila dibangkitkan besok dalam keadaan telanjang kita, Nabi SAW sebut, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya, habis kita tak malu ke? Nak malu apa mak? Kita bangkit besok dalam keadaan ketakutan. Sama macam pukul 4 pagi, na'udzubillah min zalik. Pukul 4 pagi tu kan waktu tengah orang semua tidur tu kan. Tiba-tiba rumah si Fulan tu terbakar. Rasa-rasanya mak, dia keluar tu macam mana? Sempat tak dia mandi dulu, dia pakai tudung cantik-cantik, dia gencu. Yang selama ni orang tengok dia cantik sangat kan, dengan bulu mata dia apa, karah apa mak? Maskara kan, maskara. Jadi primadona Taman Subang Bistari. Kalau dia pergi surau tu sampai imam pun tak khusyuk solat. Bau minyak wangi tu orang dah tahu dah. Tapi pukul 4 pagi tu nak jadi cerita Allah Ta'ala nak telanjangkan dia, nak aibkan dia, terbakar rumah dia, dia pun lari kedua. Orang pun sibuk bising, orang taman semua datang untuk nak menolong lah. Tengok rumah dia. Kali dia pun lari, dah lari. Cuba bayangkan orang bangun tidur lagi mak, tak apa-apa, maskara pun tertinggal pun semua sekali. Baru orang nampak muka dia yang sebenar. Macam Mak Limah. Macam tu Mak Limah. Tak sempat apa-apa. Ada pernah dia nak fikir lagi maskara dia? Tak ada. Begitulah akhirat. Dalam keadaan kerisauan, ketakutan, gundah gulana yang berlaku ketika itu, maka tidak sempat untuk melihat-lihat orang lain. Dari situlah tengok, lemak rupanya. Tak ada. Sebab apa? Masing-masing tengah memikirkan hanya perihal diri dia. Macam manalah keadaan kita ni, macam mana kita ni. Itu je soalan yang bermain dalam diri kita ketika. Berapa lama mak kita menunggu? Ribuan tahun mak. Duduk dalam keadaan termenggu-menggu. Sampailah ketika itu ulama', ada kalangan kita yang mencari ulama'. Itu penting, ulama' tu masih lagi diguna pakai di akhirat. Menemui seorang ulama' dan bertanya, wahai ulama', macam mana kita ni, sampai bila? Ulama' tu cadang supaya kita tu mencari seseorang yang boleh memberikan syafaat. Tu yang datang jumpa Nabi Allah Adam. Minta Nabi Allah Adam supaya berdoa pada Allah SWT supaya mempercepatkan hisab. Apa kata Nabi Allah Adam tu? Kata apa? Tok kita kata, macam mana aku nak minta, aku punya nasib pun aku tak tahu macam mana, baik ataupun buruk. Dia sendiri pun tak tahu. Jumpa Nabi Allah Idris, jumpa Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sendiri panggil umat dia kemari. Itu yang kita datang jumpa Nabi. Itu perjalanan tu mak, bukan perjalanan 2-3 hari, tak. Perjalanan ribuan tahun dalam keadaan sesak. Mencari seorang demi seorang untuk memberikan syafaat. Situasi keadaan yang sangat-sangat dengkil. Jangan sebut dengkil. Menakutkan. Jangan sebut. Mungkin ada amalan dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ikut macam tu. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW tadi, itu yang Nabi doa. Nabi panggil umat dia, lepas tu kita berdoa. Rasulullah SAW itu berdoa pada Allah SWT supaya mempercepatkan hisab tadi. Dengan izin Allah, Allah pun percepatkan hisab. Dan Nabi SAW bawa orang yang pertama sekali, golongan yang pertama, golongan yang tidak dihisab, masuk dalam syurga. Berapa orang mak? 70,000. 70,000 orang yang tidak dihisab, Nabi SAW sebut. Masuk kita tak? Cubit terus. Tak mustahil mak. Mintalah. Ni masalahnya tak minta. Belum minta lagi. Tak adanya. Janganlah. Allah Ta'ala itu Maha Rahmat. Maha Rahmat. Minta, kita tak tahu. Memanglah kalau nak dikira, sahabat saja tu ratusan ribu. Yang ada dekat baket itu saja mak. Baket itu saja
Ditulis sahabat yang berada di bucket saja 80,000. Habis kita kat mana? Nak sampai kat kita. Jangan kata kita Sultan Mak Fatih punya tentera tu saja kan dah beratus ribu. Habis kita ni dekat mana? Tapi jangan kita cebik, minta doa. Jangan putus-putus. Sebab Allah Ta'ala itu istajib doa'ana. Manalah tahu Allah Ta'ala nak bagi. Tak dengan cara ni, tak cara ni. Macam-macam. Tu hak dia. Bukan Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan sesuatu. Jadi tak mustahil. Mungkin Nabi gambarkan 70,000 tu dalam satu gambaran, satu angle. Dengan angle lain Allah Ta'ala nak bagi. Dia pulang. Ini dia. Sampailah akhirnya kita lepas satu golongan pergi tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW keluar lagi. Nabi pergi selamatkan pula yang sedang dihisab. Yang dihisab tadi pula, golongan yang kedua pula Nabi bawa masuk syurga lagi. Iaitu yang dihisab tapi amalan soleh. Masuk syurga dan neraka. Ini yang Nabi beri syafaat. Waktu ni Nabi beri syafaat. Cincai-cincai lah. Kalau bahasa kita tu kan, cincai-cincai lah. Selamat, tarik. Mana yang boleh selamatkan, selamat. Sampailah betul-betul ahli neraka. Tu timbang memang ahli neraka. Jadi waktu tu Nabi tarik. Sampai satu tahap yang memang ahli neraka Nabi tak boleh bagi syafaat dah, Nabi tak boleh selamat. Ada tak lagi keselamatan untuk dia? Ada. Yang terakhir sekali rahmat Allah. Memang Allah Ta'ala nak dia masuk syurga, Allah Ta'ala bagi dia masuk syurga. Yang sampaikan para malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa kau nak masukkan dia dalam syurga sedangkan di dunia dulu dia ahli maksiat? Itu memang tu pulang Allah lah, dengan rahmat Allah Ta'ala nak masuk. Kemudian sampailah ada di kalangan mereka yang masuk dalam neraka. Masuk tak? Masuk. Itu dah habis tu. Rahmat Allah yang terakhir. Jadi kemudian yang tak dapat diselamatkan langsung tak ada rahmat Allah, dia masuk neraka. Tapi disebabkan dia ada syahadah, maka Allah Ta'ala habiskan masa di dalam neraka terhadap segala dosanya tadi. Bila dah selesai masuk syurga. Tu ada tingkatan-tingkatan, tu ada kelompok-kelompok dia. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti istimewa. Mabadi, ilmu yang kelima, faedah mempelajari ilmu tauhid. Apa faedah kita mempelajari ilmu tauhid? Wallahu ta'ala a'lam. Saya buka seminit dulu untuk sebarang perkongsian, dipersilakan. Tak ada? Balik masak. Kena pergi pasar, beli kepala ikan jenahak. Kena hari ni makan kepala ikan jenahak masak kari. Tu boleh leleh hari tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita kekuatan, kelapangan jalan itu senantiasa kita duduk ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan kembali dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala